Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera anda sedang menonton Malaysia Hari Ini, edisi 7 Jun 2022 bersama dengan Naz Rahman dan juga saya Sofia. Apa khabar Naz? Lama kita tak berganding. Tidak berganding dan sihat ya? Kerana saya nak berganding dengan Sofia hari ini, saya terus ceria dengan warna kuning. Menghidupkan pagi kita. Menghidupkan pagi walaupun saya nampak macam pisang sikit. Jadi harap-harap dah bersarapan pagi. Alhamdulillah, diharap anda penonton juga telah pun bersarapan dan bersedia untuk menimba inspirasi di pagi hari dengan Malaysia hari ini. Sebentar saja kita akan nak buka orang kata pagi kita untuk mengenali Search dengan vokalis terbaru mereka, lebih dikenali sebagai Dendan Gonzalez. Namanya agak unik ya. Difahamkan boleh membawa orang kata Search ni ke level atau peringkat antarabangsa lagi. Kerana difahamkan Dendan sebenarnya sangat besar juga namanya, bukan saja di media sosial, YouTube sebagainya, tetapi juga di Indonesia. Dan dipilih menjadi vokalis terbaru kumpulan Search. Macam mana berat lagi bahu memikul tahu. Dan bukan itu saja. Besar tanggungjawab. Kan besar tanggungjawabnya. Dan besar lagi tanggungjawab buat mereka yang mempunyai rakan ataupun ahli keluarga yang menghadapi kemurungan. Jadi kita sentuh tentang subjek bunuh diri. Dan kita bakal bersama seorang pemandiri bunuh diri yang saya amat kagum akan keberaniannya untuk bercerita atau berkongsi kisahnya bersama dengan anda di luar sana. Mana tahu mungkin ada di luar sana yang amat memerlukan sokongan akibat kemurungannya. Betul, ini topik yang cukup sensitif. Namun kita sebagai rakyat atau masyarakat ni dah masuk tahun 2022, janganlah kita memperlihatkan mereka yang punya masalah tekanan emosi ataupun kemurungan. Sesuatu perkara yang kita tak nak sentuh, tak nak cakap tebu kononnya. Kerana memasuki tahun ini kita fahamlah kita semua mainkan satu peranan untuk membantu mereka yang mungkin dalam keadaan kegelapan. Mereka yang orang kata mempunyai pemikiran ingin meragut nyawa sendiri ni, dan sebenarnya struggle masalah mereka. Kalau kita kena pandai menggunakan ayat yang sebaiknya untuk memujuk mereka, memastikan mereka ke landasan yang sebenar, kerana mencabut nyawa sendiri bukan satu perkara yang keputusan yang mudah, tetapi mereka diambang itu. Apakah peranan kita? Apakah peranan kita, dan jangan kita lupa akan stigma yang dilekatkan kepada bunuh diri ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita ceriakan diri sikit kejap. Saya memang dah bersemangat kerana saya seorang silakan ahli rock. Dan di sini kita bersama dengan abang-abang yang saya amat hormati dan segani, kumpulan Search bersama kita di Malaysia hari ini. Tepuk sikit. Saya tepuk. Apa khabar semuanya? Selamat pagi. Alhamdulillah baik semua. Bila saya nampak rocker di pagi hari ini, saya terperanjat ni sebenarnya. Dan saya nak ucapkan tahniah, kami berdua nak ucapkan tahniah kepada Dendan Gonzalez dari Bandung, Indonesia. Umurnya rahsia. Gitu. Jadi tahniah kita nak ucapkan. Dan macam mana sebenarnya saya nak tanya, menjadi peminat Search sejak umur berapa? Masih kecil lah. Masa kecil ya? Apa lagu berhantu yang menjadikan anda peminat Search? Isabella dulu. Isabella kan? Tapi masih banyak lagi lah. Pernah membuat cover di YouTube juga ya? Pernah. Okey. Jadi selama ni saya membaca sedikitlah tentang Dendan kan, punya banyak permulaannya banyak membuat cover di YouTube, ada juga menyertai program reality di Bulgaria dan sebagainya. Dia pernah tak terfikir dan terlintas akan bersama dengan kumpulan Search, kumpulan yang cukup legenda di Malaysia ini pada tahun ini? Kongsikan perasaannya. Awal sih nggak menyangka saya bakalan masuk ke Search ini gitu. Tapi ya mungkin ini impian yang menjadi kenyataan ya Bang ya. Saya bisa berada di kumpulan Search ini. Dan kita juga bersama Abang Kid ada sini, Abang Yan, Abang Din ada sini. Nak tahu juga macam mana dapat jumpa jejaka ini di YouTube. Mungkin siapa nak terangkan? Mungkin Abang Yan atau Abang Din? Abang Din. Abang Din, silakan Abang Din. Kau jumpa dia di YouTube ke? Aku jumpa kat YouTube. Tengah macam scrolling tiba-tiba siapa dia ni kan? Sebelum pernah terdengar saya tengok di blind audition di Bulgaria kan. Dia nyanyi lagu She's Gone tu. Saya cakap brother ni mantap lah nyanyi kan. Lepas tu cari contact number dia. Cari Saya pergi ke YouTube channel dia. Lepas tu pergi Instagram dia, ada contact number di situ. Wah, jadi bila dapat betul panggilan telefon tu Dendan, macam mana rasa? Ini prank ke begini ya? Ya, awal seperti itu pas lihat, abang ni. Percaya tak percaya masa tu ya? Iya, percaya tak percaya. Masa itu saya di Bulgaria.
Di Bulgaria lagi ya. Lagi di Bulgaria. Okey. Jadi sekarang ni apakah kelainan yang bakal dibawa oleh Denden? Kerana anda bakal menggantikan seorang legend ya. Berat bahu memikul. Ya, mungkin ciri khas saya ya yang di ini. Apa itu nama? Yang saya perlihatkan itu ciri khas dari suara saya sendiri. Ya, jadi diri kamu. Nah, jadi diri. Bukan untuk mengganti, tapi membawakan diri sendiri itu. Jadi Memang tak ada pengganti buat Baimi. Jiwa. Betul. Kita semua unik dalam cara kita sendiri, betul. Betul. Dia tak ada pengganti. So kita nak teruskan dia. Jadi Legasi itu. Ya. macam kata search selalulah jalan terus begitu Jalan kan. terus. Tapi dalam kita nak jalan terus tu apa pembaharuan yang ingin dibawa? Pembaruan di kita buat konsert di rooftop. Rooftop. Selepas pandemik kan 2 tahun. Wow. Agak unik lah kat rooftop. Ada Sebab perasaan dia punya persediaan dia sangat unik lah. macam mana tu bang? Macam mana sebab kita Adalah. nak angkat barang equipment tu guna crane atas bumbung tu. Bawa ke atas rooftop tu satu. Gunakan crane. Itulah dia saya baru sarankan gunakan Baik, helikopter ke gunakan crane Crane, naik crane. rooftop. 65 tan ke crane. 60 tan lah lebih kurang macam tu. 8 kontainer. 8 kontainer. Stage, lighting, semualah yang production punya, technical punya. Wow. Akan dibawakan yang terbaik Pengalaman yang unik untuk produksi. Untuk produksi dan juga untuk abang-abang rocker kita jugalah kan. Ada perasaan perbezaan tu dah lama tak kata membuat persembahan depan orang sejak pandemik dan sebagainya. Orang kata teruja tu macam mana perasaannya? Macam ni kan? Teruja. Teruja. Saya jugalah dalam Perasaan macam tak ada beza Sebenarnya pun. 2 tahun tu kan. Biasalah. Kita pandemik kan tak Ya. ada performing, tak ada apa, tak ada shows, tak ada apa. Kita banyak kerja di rumah. Tapi bila open ni, jadi bila terbuka, kita baru nak start. Teruja memanglah nak pergi perform. Nak pergi buat persembahan. Ini adalah peluang yang terbaik untuk kita, saya, Din, Kid, Denden dan Min untuk meneruskan legasi Search. Yes. Tapi yang best dia lain tak baru lah, yang nyanyi baru. Yan pun dah kembali semula. Itulah dia baru nak Konsert, cerita kan. Abang Yan kembali. Saya dengan Abang Kid biasalah. Abang Kid tetap steady Abang Kid. Steady. Dia silent killer kat belakang tu. Jadi mungkin pesanan Denden untuk peminat-peminat Search di Malaysia dan juga di seberang, mungkin pesanan anda untuk mereka. Silakan. Abang jawab bang. Abang jawab lah. Oh, ya. Denden bakal mewakili. Silakan. Nantikan kemunculan saya terus Di rooftop. di rooftop. Campbell Mungkin rocker di pagi hari dia tahu nyanyi je. Mau fikir kepala dia jam sikit di sini. Lepas saya akan membawakan lagu Seroja ya. Seroja. Alright, kita testing. Kita nak cuba dengan Fantasia Bulan Madu tapi pagi sangat. Pagi sangat. Boleh kot. Jadi bulan belum timbul lagi. belum timbul lagi. Jadi kita Malam. saksikan persembahan istimewa khas untuk anda penonton Malaysia hari ini dengan lagu berhantu Seroja oleh Search. Silakan. Terpancar sejalur cahaya di gelapnya Seroja, bagemilang Samarinda memukau mata. Hati ini seketika lamunanku tersinta, lalu kemendangan gemuruh rasa
Siapa gerangan sang puteri mengalun cinta di leherku dan terus berlari. Aku coba menangkap bayang-bayangnya di antara kembang seroja tasik cinta, tapi malangnya jatuh ke dalam baba deritaan sepi putri seroja. Pasti kita kan bersua, namun ku tersinta, lalu ku mendengar gemuruh rasa terpaku sukma dan terkena lontaran senyuman misteri. Siapa gerangan sang puteri mengalun cinta di leherku dan terus berlari. Aku coba menangkap bayang-bayangnya di antara kembang seroja tasik cinta, tapi malangnya jatuh ke dalam baba deritaan sepi putri seroja. Pasti cinta kan bersua, putri seroja. Kita kan bersua. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dan kita ucapkan terima kasih kepada Search. Kumpulan Search tadi akan membawakan lagu yang kita memang bangun pagi megah lah rasa pasal ada. Megah dengan lagu meneruskan hari kita. Seroja. Tapi itulah dia dengan penangan vokalis terbaru mereka, Den Gonzalez. Kita harapkan yang terbaik sebagai peminat Search. Yes. Menyangat, kasih pecah bumbung nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Betul. Tiapa pun saya rasa kita kena menarik perhatian penonton kita dan kita juga kena kita membincangkan tentang topik ini yang pastinya kita melihat kebelakangan ini semakin lama semakin banyak kes cubaan bunuh diri dilaporkan di Malaysia, Nas. Tepat sekali. Jadi apa yang kita ingin kupaskan pada pagi ini adalah juga sistem sokongan yang ada buat anda di luar sana yang mengalami kemurungan atau mempunyai orang kata naluri untuk mengambil atau meragut nyawa sendiri. Kita saksikan bingkisan kita. Kes bunuh diri di Malaysia dilihat semakin membimbangkan. Tanpa berfikir panjang, perkara ini dianggap sebagai jalan terakhir kepada segala masalah yang dihadapi. Sebanyak 638 kes bunuh diri dilaporkan antara Januari dan Julai tahun lalu berbanding 253 kes pada tahun 2020. Tahun ini di Selangor, pihak bomba menerima 38 panggilan berkenaan insiden bunuh diri sejak Mei lalu. Kesemua mangsa yang terlibat adalah warga tempatan dalam lingkungan umur 20 hingga 30 tahun. 32 kes berjaya diselamatkan, manakala 6 lagi kes individu berkenaan maut apabila anggota sampai ke tempat kejadian. Di Pulau Pinang sahaja, sebanyak 8 kes direkodkan setakat Mei 2022. Gangguan mental yang bermula daripada masalah kemurungan mendorong kepada perkara seperti ini berlaku, disusuli dengan desakan hidup yang dialami, dibuli dan gagal menjalani ujian hidup.
usaha pihak yang prihatin mewujudkan talian hayat bagi mendapatkan khidmat kaunseling saat memerlukan. Peranan utama inisiatif ini adalah menjadi pendengar yang baik selain memberi sokongan moral kepada individu berkenaan. Individu yang nekat membunuh diri tidak seharusnya melaluinya bersendirian, sebaliknya perlu berkongsi masalah bagi mendapatkan sokongan daripada pelbagai pihak, terutama pakar yang berwibawa. Hakikatnya kita masih menghadapi situasi ini dan kita perlu orang kata memainkan peranan kita lah untuk mengenal pasti apakah jenis sokongan secara spesifiknya yang diperlukan oleh mereka yang memerlukan ini. Kita bersama dengan tetamu kita di studio, kita perkenalkan dahulu Puan Alia Ali atau lebih dikenali sebagai Kak Ngah, pengasas Awas, dan juga Cik Nur Shazana Anwar, pemandiri bunuh diri. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sebelum kita mulakan wawancara ini, ingin saya zahirkan rasa kagum saya kepada adik Shazana. Terima kasih. Abang nak cakap terima kasih kerana mempunyai keberanian untuk berkongsi kisah anda, terutama untuk membantu mereka di luar sana. Ada insan tersayang yang masih tersakiti, gitu ya. Dan untuk Puan Alia yang menjadi pengasas awareness Awas stands for Awareness Against Suicide Malaysia, ya. Alhamdulillah Kak Ngah kita pun ada di sini. Tapi sebelum itu, kita akan bersama dengan seorang adiwira. Not all superheroes wear capes, dikatakan, ya Sofia? Masri Cik Ani, seorang juru gambar yang difahamkan punya penceritaan Mac lalu, ya. Beliau sendiri bersama rakannya ketika on the way, kata mendapatkan liputan assignment sebagai warga media, berjaya untuk menyelamatkan nyawa seseorang individu ini. Kita terus bersama dengan Encik Masri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Encik Masri. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih meluangkan masa. Dan ini kita imbau kembali detik-detik cemas di mana anda berjaya menyelamatkan seorang mangsa yang hampir-hampir ingin membunuh diri. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit apa yang terjadi pada hari itu, Cik Masri? Okey, pagi itu saya dengan kawan saya, fotografer The Star, Ahmad Zafara Nasir. Kami daripada Jabatan Immigration. Waktu itu kan orang sibuk buat pasport. So, pergi buat tinjauan. Lepas tu, dah habis di situ, kami nak ke Komtar. Masa perjalanan ke Komtar tu, berhenti sekejap dekat dengan jambatan. Pasal nampak mendung. Kebetulan nak ambil gambar mendung. Di situlah kami pasang ada satu wanita sedang memandang ke arah laut. Dia pakai helmet. Tapi masalahnya dia tak pandang kami yang datang tu. Dia macam layan diri. Dan kebetulan tu kawan ambil gambar, lalu di belakangnya terdengar dia menangis, terisak-isak. Masa itulah kita orang dah syak dah. Kawan saya cakap, pelik ni, cakap, kenapa perempuan ni menangis? Kemudian kami datang semula ke motosikal kami untuk nak gerak ke Komtar. Masa itulah nampak dia manjat tembok. Waktu tu Ahmad Zafaran minta saya terus pergi tarik dia. Cepat-cepat tarik. Masa tarik tu pun dia meronta. Masa tu saya dah rasa macam kalau saya terlepas ni dia jatuh ni. So saya minta Zafaran support sama, tarik dia dan kami jatuhkan dia di atas jalan tu. Lepas tu giliran Ahmad Zafaran lah untuk memujuk. Sebab saya tak pandai nak memujuk sangat. So Zafaran lah memujuk dia selama 45 minit. Saya cuma bantu di segi kontak dengan flash dan minta bantuan polis lah. Cik Masri, kalau ingat lagi rakan Cik Zafran tu bila dia memujuk, boleh imbau kembali tak apakah kata-kata yang dikatakan kepada wanita itu? Kerana kita sesiapa sahaja mungkin berdepan dengan situasi ini yang kita ingin membantu mereka yang dalam keadaan kesusahan ini. Apakah kata-kata yang Cik Masri ingat lagi digunakan untuk menenangkan wanita tersebut? Saya tak perasan sangat sebab saya dah jauh. Tapi adalah saya dengar dia cakap macam-macam dia nasihat. Termasuklah sangga bab agama, cerita Nabi, kesusahan Nabi, semua saya dengar masa tu. Mana dia menceritakan macam-macam untuk tenangkan wanita tu. Begitu. Itu yang saya dengar tu. Dengan nada yang lembut dan sebagainya lah. Apa yang menggerakkan dia memujuk. Apa yang menggerakkan hati Encik Masri untuk nekat menarik wanita tersebut? Sebab untuk saya, kalau saya berada di sana mungkin saya akan was-was juga. Adakah tindakannya betul? Jadi apa yang sedang berlalu di fikiran Encik Masri masa tu? Masa tu memang tak fikir pun dah. Nak tarik dia pun serba salah sebab dia wanita. Kita nak pegang macam mana, tapi dah fikir ini nyawa kan. Nak saya tarik jugalah. Saya tarik, kemudian dia meronta. Masa dia meronta tu saya pun panik juga. Kan jatuh nanti
jenuh saya nak menjawab. Minta tolong sabaran, support saya, tarik sekali lagi sampai dia jatuh. Lepas tu saya suruh pada sabaran buat mujuk ni. Memang masa tu kita pun rasa macam ini tak boleh biar ni. Anak kena selamat juga. Encik Masri ada masih berhubung tak dengan wanita tu? Saya tak hubung. Saya rasa Ahmad Zafaran yang masih berhubung. Last saya dengar dia pergi bahagian sekretari di hospital GH, Hospital Pulau Pinang. Last dia ada mesej saya, dia mengucapkan terima kasih. Ya, syukur kepada Encik Masri, syukur kepada Encik Syafran yang berada di sana tepat pada masanya untuk menyelamatkan mangsa ini. Jadi daripada kami rakyat Malaysia, kami berterima kasih di atas keberanian Encik Masri. Jadi terus bersama kami di atas talian. Sementara itu kita teruskan perbincangan kita tentang sistem sokongan untuk mereka yang mengalami kemurungan atau mempunyai keinginan untuk mengambil nyawa sendiri. Ya, Sofia? Kak Ngah, ya, mungkin kita mulakan perbincangan kita ya. Bagaimana orang kata Kak Ngah sendiri telah berkecimpung dalam keadaan, orang kata dalam situasi mereka yang memerlukan ini. Mungkin kita merasakan yang hanya kata-kata, sekadar kata-kata saja cukup untuk menarik mereka keluar daripada kepompong kegelapan itu. Tapi hakikatnya apakah sebenarnya sokongan yang diperlukan, Kak Ngah? Terima kasih Sofia. Nas, actually saya nak cakap terima kasih dulu hero Cik Masri dan Cik Safran. Actually betul, sebenarnya bukan mudah nak memujuk kan. Kata intonasi itu sangat penting dan jangan ada bunyi judgemental lah sebab orang yang dalam keadaan tertekan atau dah keadaan hopeless ni dah tak ada, dia dah tak nampak harapan langsung di depan sana kan. Dia dah tak ada lagi apa-apa perasaan untuk look forward tu untuk ke hadapan. Jadi kalau kita ada nada-nada menghakimi, marah, dia akan lebih tak boleh, memang tak boleh. Jadi dia akan lebih jauh lagi daripada kita kan. Jadi memujuk tu memvalidasi, maknanya kita perlu sangat validate perasaan dia. Kalau dia dalam keadaan sedih, dia keadaan marah, dia keadaan kecewa, kita reflect balik apa yang dia kata. Sebab dalam keadaan macam tu dia perlu didengari, dia perlu rasa macam ada orang bersama-sama dia. Sebab kebanyakan orang-orang yang dalam kemurungan, orang yang dalam kesedihan, kehibaan yang melampau ni kan, orang yang dah hopeless ni, dah rasa tak ada harapan lagi ni, dia sangat memerlukan sokongan, sangat memerlukan bantuan. Jadi kalau tak ada yang menyokong, dia rasa dihakimi ataupun menghukum, memang akan lebih jauh lagi dia ke dalam kemurungan dia dan lebih lagi dia nak pergilah. Lebih jauh hati kerana tiada sifat empati di situ. Ya, betul. Jadi saya nak bertanya kepada adik Syazana yang berada ini. Adakah betul apa yang Puan Alia nyatakan di sini? Dan adakah Syazana mendapat sokongan tersebut apabila menghadapi kemurungan? Okey, mula-mula memang saya cari bantuan dengan pergi klinik kerajaan apa semua, tapi tak dapatlah seperti yang nak. And then saya cari cara, saya masuk Instagram cari. Lepas tu saya jumpa satu Instagram nama Awas. Mula saya tengok kan. Lepas tu saya tak adalah macam fikir nak minta tolong dengan Kak Ngah. Sudah lama-lama saya tak boleh kontrol emosi saya sebab saya sampai rasa nak ambil nyawa saya sendiri. Dan saya dah cederakan kucing saya. So saya DM Kak Ngah, saya cakap saya perlukan bantuan sebab saya dah cuba yang terbaik untuk diri saya waktu tu, saya rasa. Dan tiba-tiba Kak Ngah daripada Kuala Lumpur, saya duduk, masa tu saya di JB. Dan waktu tu PKP. Penghujung Disember 2020. Waktu tu memang jauh lah kan, JB, KL. Lepas tu tiba Kak Ngah kata, okey, Kak Ngah datang. Kak Ngah nak bantu awak. Bayangkan KL ke JB, saya pun waktu tu dah tak kerja sebab saya ada masalah dengan pekerjaan. Tak boleh menerima sebarang tekanan lah di tempat kerja. Kak Ngah datang dan bantu saya dan bawa saya di Mentari Masai. Dan waktu tu jumpalah Dr. Ibrahim tak silap. Dan pada mula itulah saya dapatkan rawatan dan saya didiagnos sebagai ada MDD. Major Depressive Disorder. Dan seterusnya saya didiagnos sebagai BPD, Borderline Personality Disorder. Tak dapat nak membezakan keadaan
Kalau dalam relationship ataupun pergaulan biasa, saya tak boleh nak kontrol emosi saya. Macam sekarang saya on medication lah. Tengah makan ubat. Banyaknya cabaran yang dihadapi. Banyak. Kalau nak cerita memang panjang, tapi ini yang hebat ni. Ya, hebat. Yang mana, macam mana saya cakap, kalau contoh saya ambil nyawa saya sendiri, cuba saya fikirkan, saya ambil nyawa saya dalam bilik sewa saya dan keluarga saya tahu saya buat benda macam tu, mesti mereka sedih dan saya akan susahkan orang lain. So siapa yang nak bergerak kalau bukan diri kita sendiri? Dan saya jumpa kakak yang ni yang sama berjuang juga seperti saya. So saya ucap terima kasih kakak lah. Kita pun nak ucapkan terima kasih kepada Kak Ngah hero. Hero yang tak didenggang. Kak Ngah dan Syazana, saya pasti mempunyai satu hubungan yang sangat, orang kata lebih daripada akrab lah. Ini Kak Ngah telah menyelamatkan nyawa Syazana. Syazana pula mendapat, orang kata, sokongan dan harapan melihat berjumpa dengan Kak Ngah yang betul-betul sanggup turun ke Johor untuk menyelamatkan, berada di sana. Mengapa Kak Ngah melihat atau menganalisa Syazana ni dari jenis yang mengetahui apakah sokongan yang diperlukan oleh Syazana sendiri walaupun dari jauh? Bagaimana Kak Ngah melihat tu? Okey, saya merupakan seorang pemandiri kehilangan bunuh diri ataupun suicide loss survivor. Jadi hampir sedekat yang lalulah saya dah kehilangan insan tersayang. So oleh sebab itu isu ni sangat dekat dengan hati saya. Jadi tak kiralah apa kenal ke tak kenal ke, apa bangsa, apa umur, apa jenis masalah dia pun. Rasa sakit itu tetap sama kan? Ya, betul. Jadi kat situ saya rasa saya perlu mainkan peranan. Saya boleh terus bersedih dan terus berhibur, terus kemurungan. Saya juga merupakan seorang pesakit lah pada mula tu masa kehilangan. Saya pun diagnose dengan depression dan anxiety. Tapi lepas tu saya rasa macam lepas saya dah dapat treatment and everything, saya rasa macam saya tak nak sia-siakan pengalaman yang saya ada. Saya juga merupakan background psikologi sebenarnya. Tapi saya rasa sebabkan background psikologi saya itulah yang buat saya malu untuk mengaku yang saya seorang suicide loss survivor. Sebab saya rasa saya telah gagal untuk bantu insan tersayang saya. Ya, so because of that saya rasa macam lepas saya dah pulih tu kan, lepas saya dah hilang, dah beransur pulih, saya rasa macam sampai lama mana aku nak bersedih, lama mana aku nak terus down dan tak gunakan pengalaman ni untuk bantu orang lain. So alhamdulillah dengan sokongan saya wujudkan Awas, tapi mula-mula Awas tu buat anonymous saja sebab stigma masyarakat terlalu tinggi kan. Mula-mula buat anonymously, tapi alhamdulillah bila dapat banyak callers, banyak orang, even Malaysian yang luar negara pun call, kata dia telah kehilangan insan sayang. Ada yang cakap, thank you so much lah sebab dia boleh relate apa yang kita post kan. Sebab kadang-kadang orang kita kata tak kena batang hidung sendiri tak tahu kan. Kita boleh, kita rasa benda tu kita tak boleh relate kadang-kadang kalau kita tak sendiri tak merasainya. Jadi orang-orang yang dah melaluinya tu rasa macam terbantu, rasa macam kita faham dia, rasa macam tak keseorangan. Dan masih ada makna dalam dunia ini. Ya betul, masih ada harapan untuk teruskan. Jadi kita dah bercerita dengan Encik Masri sebentar tadi, dan mujur dia ada di sana dan dia nampak secara fizikal apa yang sedang berlaku dan dia memberikan respon. Jadi sekali lagi terima kasih Encik Masri ya. Tetapi bagaimana pula dengan mereka yang tidak menunjukkan simptom yang ketara? Macam mana kita nak apa petanda-petanda dia yang seorang itu menghadapi kemurungan, dan apa yang harus kita katakan kepada mereka? Macam rakan Encik Masri, Encik Zafran, dia menggunakan sirah Rasulullah SAW dan sebagainya. Tapi adakah kaedah-kaedah yang berkesan? Sila aja. Okey. Pada saya, dia tengok juga keadaan dan orang yang sedang dalam kemelut tu kan, kemelut jiwa tu. Saya panggil darurat jiwa lah, orang ni dalam keadaan krisis kan. Kalau kebiasaannya kalau kami mempraktikkan tidak menggunakan agama lah, sebab kadang-kadang orang tu dah cukup solat, dah cukup doa, dah cukup baca Quran, tapi masyarakat yang mencemooh masyarakat selalu kata itulah kau ni kemurungan sebab tak solat dan sebagainya kan. Jadi kadang-kadang kalau kita
meremind dia atau mengingatkan dia tentang agama, mungkin dia mungkin jadi lebih marah. Mungkin lagi jauh kan. Kita tak tahu sebab benda tu individu. Jadi kalau kami elakkan keagamaan. Sebabnya kita tak tahu dari mana sudut orang tu. Sebab kadang-kadang kalau kita kata kita pujuk dari sudut agama, mungkin dia kata tapi kalau Tuhan sayang aku, kenapa buat macam contoh benda-benda macam tu boleh dan banyak berlaku kan bila orang dalam keadaan tertekan. So kita lebih kepada refleksi, validasi, macam cakap tadilah kalau dia dalam keadaan marah, kita cakap adik nampak dalam keadaan sangat marah sekarang ni, tertekan, biar dia bercerita, biar dia meluahkan kalau dia nak meluahkan kan. Dan kalau dia tak nak meluahkan pun tak apa, kita duduk aja dengan dia, kita kena beritahu dia yang kita ada untuk dia, dan dia tak perlu rasa macam dia perlu bercakap, sebab kadang-kadang dia trauma. Insan-insan ni kita tak tahu, kadang-kadang ada kes macam-macam kes. Post-traumatic stress disorder. Post-traumatic stress disorder. Ya, orang-orang yang dalam banyak kes berlaku kan. Jadi kita jangan memaksa lah, dan apa juga keadaan sekalipun. Ya, betul. Nak tanyakan kepada Syazana. Tadi Syazana sebutkan yang sebelum berjumpa dengan Kak Ngah, ada cuba mendapatkan bantuan di hospital dan tempat lain. Betul. Tapi tak jadi. Mungkin Syazana nak kongsikan, mungkin tiada template khusus yang boleh kata you cakap ni confirm akan tak ambil langkah tu. Tiada template sebegitu. Tapi apakah kata-kata yang orang kata menolak awak lagi jauh supaya awak mencari bantuan daripada Kak Ngah pula? Mungkin boleh kongsikan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita katakan kepada seseorang yang mengalami masalah seperti ini. Bagi saya lah, macam bila kita mengalami masalah tekanan, sama bila kita minta support daripada orang yang sepatutnya, maksudnya macam bahagian perubatan yang orang kata lebih faham. Mungkin mereka, macam mana cakap ya, macam bila kita pergi tapi kita tak dapat, and then saya lagi, waktu tu saya makin lagi tertekan. Lebih marah. Yes. So, apa lagi yang aku nak cakap ni? Sampai saya rasa saya dah nak ambil nyawa saya sendiri. Macam mana? Takkan saya nak ambil nyawa depan dia baru dia nak percaya kan? Sampai saya rasa takkan saya dah tak ada kat dunia baru ada orang lain nak bertindak. Macam tu. Sampai saya rasa macam tu. Sampai tu saya fikir kalau saya tak cari cara, maksudnya sendiri, sebab kalau kita nak refer pakar, memang kena ada surat reference letter. Kalau tak ada, memang tak dapat. Tak dapatlah kita dengan pergi ambil dapat ubat yang, sebab ubat tu tak boleh kita nak dapat kat luar, sebab kalau selagi kita tak diagnose, kita tak boleh dapatkan medication macam itu. So kita memang kena didiagnose dengan baik oleh pakar semua kan. So bila macam tu saya fikir macam mana saya nak buat. Saya tak tahu, sebab waktu tu saya dah tak kerja, sebab dia kata boleh pergi macam bahagian swasta, tapi bagi saya apalah, saya minta bantuan orang yang lebih tahu. Itu yang saya cari Kak Ngah waktu tu. Apa yang Kak Ngah cakap sampai menjadikan awak lembut hati? Sebab mula memang saya sendiri nak pergi untuk rawat diri saya, sebab saya rasa saya dah makin teruk. Waktu tu sebab saya dah banyak kali cederakan kucing saya, dan saya pun cederakan diri saya sendiri. Cederakan diri sendiri, self-harm ya? Ya, agak macam, saya rasa macam, dan saya dah start dengar suara yang tak sepatutnya lah. Menyuruh saya bunuh diri, and then tu macam cakap saya tak berguna. Dan macam-macam lah benda-benda yang tak baik lah, yang boleh buat saya rasa down lah. Bila saya pergi macam tu, saya share dengan Kak Ngah. Dan Kak Ngah kata, boleh. Saya cakap, saya nak bantuan sangat. Saya memang, sebab saya tak ada parent, so saya memang perlu bantuan orang luar dan kawan-kawan. Biasalah kawan-kawan sibuk, ada kerja, ada keluarga, so kita tak boleh nak kacau kan. Bila kita ada support, kita apa sahaja kita gunakan. Sebab di laluan yang betul agak susah untuk kita dapat bantuan, so kita guna yang bantuan yang bahagian lain lah. Syazana sememangnya seorang yang tabah. Awak hebat. Ramai yang mungkin tak nak mencari bantuan di luar, tapi awak sendiri berikhtiar berjumpa dengan Kak Ngah. Sebab kita takut stigma masyarakat. Betul. Itu je. Sekarang ni saya boleh cakap ramai yang kat luar sana adalah takut tentang stigma. Kalau contoh kita cakap dengan keluarga, saya dia sakit macam ni contohnya, tulang kau tak solat, whatever macam tu kan. Benda tu bukannya orang kata healing ya, itu buat kita trigger lagi tentang aku dah solat, aku dah baca, apa lagi aku nak betul. Kita nak mendengar dan bertanya khabar dengan Encik Masri kembali lah. Ya, saya. Encik Masri,
mendengar perbualan ialah perbincangan kita pagi ini. Mungkin Encik Masri nak kongsikan sedikit sebanyak perasaan Encik Masri menjadi seorang yang pernah membantu seorang individu untuk pada ketika ini masih hidup, masih ada bersama kita. Mungkin nak kongsikan perasaan itu mampu menyelamatkan nyawa seseorang, Encik Masri. Dan adakah ia mengubah hidup Encik Masri? Saya kalau just bagi tahu kalau berasakan, kalau nampak macam tu lagi, jangan tengok saja, jangan ambil video. Kalau boleh kita selamatkan orang tu dulu lah. Sekarang orang sekarang ni tengok ambil video dulu. Kita orang fotografer pun kita tak ambil gambar dulu. Kita selamat dulu. Ya. Kemudian patutnya kalau ikut gambar tu kita boleh dapat lagi cantik gambar, tapi kita tepi dapat gambar, kita selamatkan dulu orang tu. Yang kedua tu kalau boleh dekat Facebook tu kita jangan boleh yang kita boleh yang bukan-bukan. Kadang kita tak tahu apa masalah dia. Macam yang saya selamat tu dah masuk viral kat Facebook. Bila baca komen tu kita sendiri pun sakit hati bila tengok komen-komen tu. Sebab benda tu tak ada kena-mengena langsung dengan kes dia kan. Kalau dia ada masalah lain. Kalau yang biasa, orang biasa pun boleh sakit hati, apatah lagi mereka yang mengalami kemurungan. Jadi itu adalah jawapan yang sangat tepat, yang sangat harus kita dengari. Jadi terima kasih Encik Masri kerana berkongsi pendapat-pendapat tersebut bersama dengan kita. Janganlah, ini fotografer pun boleh menahan nafsu, menahan laluri untuk mengambil gambar, untuk menyelamatkan. Janganlah kita rakyat yang biasa tiba-tiba nak berTikTok dan sebagainya bila kita nampak sesuatu macam itu. Terima kasih Encik Masri ya. Terima kasih Encik Masri. Dan juga untuk untuk Kak Ngah kita. Jadi saya difahamkan Awas mempunyai satu sistem baru iaitu Awas Badi untuk membantu mereka di luar sana dengan masalah kemurungan. Mungkin boleh cerita sikit tentang sistem sokongan ni? Okey, kita wujudkan Awas Badi ni supaya mereka yang Badi ni terdiri daripada peer. Maknanya mereka-mereka yang dah melalui masalah kesihatan mental lah, maknanya macam saya sendiri ataupun mereka yang dah menjaga orang yang ada kesihatan isu kesihatan mental. Jadi dia taklah rasa macam dia keseorangan. Dan kami gunakan sistem texting. Maknanya dia tak perlu ulang balik. Sistem Badi ni hari ni dia teks, dia akan orang yang sama badi macam inilah kita badi pairing. Jadi kita wujudkan satu silaturahim lah, maknanya macam buddy, macam friends, macam kakak ke adik, whatever you want to call it, supaya dia akan rasa tak adalah dia kena ulang balik cerita dia rasa macam orang ni tak faham dan dia rasa selesa lah. Kalau dia rasa tak selesa, dia boleh cari buddy lain, dia boleh minta, kita akan bagi 2-3 buddy yang lain yang dia boleh develop relationship with. Saya betul-betul sukakan konsep ini. Kita merasakan betul-betul ada seseorang itu dedicated menjaga untuk dia. Kita. Itu terima kasihlah kepada Kak Ngah kerana wujudkan satu sistem sokongan yang cukup kuat ini, yang cukup orang kata personalize ini supaya lebih ramai dan banyak lagi nyawa dapat diselamatkan. Terima kasih juga kepada Nur Syazana Anwar sudi memberanikan diri untuk tampil menceritakan kisah. Kini anda pun sudah mendapat rawatan dan insya-Allah kita doakan supaya anda pulih sedia kala. Okey, conquer the world. Baiklah, kita akan berehat seketika di Malaysia hari ini. Saya dan Sofia akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Thank you so much. Rasai sendiri pengalaman membuat aktiviti bersama orang-orang kampung. Jom! Wah! Walau kubu baru. Everything here is so beautiful. So good. Kita bercakap tentang bercuti ni, mungkin fikir nak pergi overseas dan sebagainya. Tapi kita tanya diri sendiri, adakah kita dah pusing Selangor dulu ke belum? Kita terus nak berbincang berkenaan dengan ini oleh Tourism Selangor. Nak bercuti, pusing Selangor dulu. Saya terus bersama dengan Encik Azrul Shah Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Sihat. Okey, boleh terus kongsikan bersama kita apakah itu kempen Nak Bercuti, pusing Selangor dulu dan apakah peranan Tourism Selangor? Terima kasih Sofia. Seperti mana yang kita ketahui, ramai masih belum jelas tentang peranan Tourism Selangor. Tourism Selangor adalah agensi promosi pelancongan negeri Selangor rasmi di bawah Menteri Bursa Incorporated, dan kami ini tugas untuk menarik pelancong di dalam dan luar negara, meningkatkan statistik pelancong. Dan kita juga menganjurkan program dan acara untuk memperkenalkan 9 daerah di Selangor, dan kita ada 12 PBT.
Jadi ramai masih tak tahu kita ada Hulu Selangor, Kuala Selangor, kita ada Hulu Langat, Kuala Langat, Gombak kalau saya nak sebutkan 99 tu banyak dan padat. Jadi Pusing Selangor dulu ada satu inisiatif di mana setiap negeri ada keunikannya. Jadi ramai sebut Selangor saja shopping mall. Ramai sebut Selangor je urban. Jadi tim saya di Tourism Selangor, kami telah buat brainstorm dan dapat idea. Pelbagai idea telah diketengahkan dan ada kata jomlah, jelajahlah. Saya kata kita kena cari something out of the box. So akhirnya kita mencapai satu cogang kata yang sangat unik, iaitu nak bercuti, Pusing Selangor dulu. Catchy. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hasil kerja pasukan di Tourism Selangor. Betul. Saya hanya merealisasikan penyedaman itu. Sebab kita nak bawakan antara generasi muda juga yang orang kata belum habis Pusing Selangor ni. Dia mungkin nak kongsikan antara komponen dan strategi utama kempen ini yang telah pun dibincangkan bersama dengan pasukan Encik Azrul sendiri. Baik Sofia, seperti saya pun ada buat sedikit lah. Saya tahu Sofia adalah suka run kan? Oh ya, saya. Seorang runner. Jadi Selangor ni kita ada 9 daerah 12 PBT. Jadi elemen komposisi pelancongan ni kita kategorikan beberapa. Kita ada cycling tourism, food tourism, eco-tourism. Tapi tourism Selangor kita tumpukan beberapa keunikan di daerah. Jadi daerah-daerah tu terkenal sebagai contoh. Saya bagi satu tempat lah di Kuala Selangor, ada Sky Mirror. Sky Mirror ni tempat yang hanya ada di 2 negara. Satu di Bolivia, satu di Malaysia, iaitu di Selangor, di Kuala Selangor. Di tengah-tengah laut, tengah lautan tu ada dataran yang timbul dan anda boleh berjalan di atas laut itu, di atas permukaan itu, dan mengambil gambar yang seumpama orang kata kalau nak ambil gambar ke overseas je, sudahlah. Pusing Selangor dulu je. Kita pun ada kat sini. Yes. Jadi 40 minit daripada JT Kuala Selangor dah boleh sampai di tengah laut. Dan komponen kita itulah, kita juga menganjurkan program seperti Selangor Golf, Tourism Selangor Golf. Kita ada Selangor Women Marathon. Kami juga menganjurkan program seperti Pusing Selangor dulu Travel Hunt. Harap Sofia boleh join dengan tim TV3 dan MHI. Ya, dan juga kita ada juga penganjuran, sports tourism. Kita ada penganjuran seperti tukang, iaitu memperkenalkan kraft tangan di Selangor. Sebagai contoh, perkampungan Mameri terkenal dengan kraft tangan orang asli dan kita ketengahkan dalam tukang itu. Jadi komponen-komponen itu adalah salah satu. Kita juga menyertai program ataupun kempen di Mata Fair. Kita juga ada Selangor Photography Festival dan kita juga akan buat satu jelajah dinamakan Jelajah Pusing Selangor dulu di Johor Bahru. Sebab kita nak ketengahkan negeri lain datang ke Selangor. Jadi sambil itu kita juga akan menerokai pasaran Singapura. Kerana Johor Bahru dekat dengan Singapura dan Singapura antara pelancong yang ramai, yang top 10 ataupun top 10 yang datang ke negeri Selangor. Jadi itulah antara program-program yang kami ketengahkan sekarang. Saya nampak perancangan Encik Azrul dan juga pasukan sangat menyeluruh ya. Bukan saja kita bercakap turisme atau percutian semata-mata tetapi dipecahkan kepada banyak kategori. Baik. Dan mungkin antara yang Encik Azrul sendiri melihat sebagai orang kata komponen yang akan bakal menarik perhatian lebih ramai lagi anak-anak muda dan pelancong dari negeri ke negeri ni yang mana satu? Adakah faktor makanan seperti biasa kita orang Malaysia? Saya ada bawa bersama saya buku ni, Deliciously Selangor. Delicious. Buku ni mengenengahkan food tourism. Jadi di mana setiap daerah ada keunikan masing-masing. Sebagai contoh di Sabak Bernam ada punten, makanan tradisi Jawa. Dan juga kita ada juga makanan nasi ambeng yang sangat popular. Nasi ambeng? Yes. Tak apa, jangan risau tentang tu. Lepas makan berlari macam Sofia. Dan kita harus ingat Selangor ni 9 daerah keunikan. Dan Klang Valley komposisi seramai lebih kurang 6.8 juta pelancong. Di situ saja adalah satu kawasan yang kita nak troka. Manakala 13 buah negeri lain kita galakkan. Dan Selangor ni sebagai contoh, kita ada 3 lapangan terbang, iaitu Kuala Lumpur International Airport 1, Kuala Lumpur International Airport 2 dan juga Subang Sky Park di Subang. Jadi accessible. Jadi tourism Selangor dengan izinlah kita mengenengahkan tempat-tempat yang mudah dilewati. Sebagai contohlah, kalau anda semua cuti sekolah, nak merancang nak pergi mana, nak kena booking, nak tempah flight di Selangor, ambil kunci kereta ataupun naik pengantar awam, terus pergi di 9 buah daerah. Terus sampai. Baik. Dan terus melancong. Cik Azrul, dalam masa 30 saat ini mungkin sedikit pesanan untuk rakyat Malaysia yang bakal melancong di seluruh Selangor. Silakan. Mudah saja.
kalau anda merancang, asyik merancang bertahun-tahun dan bajet saya pun tak pasti, anda keliru, tak payah cerita banyaklah. Nak bercuti, pusing Selangor dulu. Nak bercuti, pusing Selangor dulu. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Azrul Shah Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif mewakili Tourism Selangor, memberikan kita gambaran penuh kat mana kita bercuti tahun ni. Mana lagi kalau bukan Selangor. Okey, kita akan berehat seketika. Sekembalinya Manat Pengisian hanya di Malaysia hari ini. Terima kasih. Terima kasih kerana masih bersama kita di MHI dan kepada ahli-ahli perniagaan di luar sana dalam kita menjalani pasca pandemik ataupun fasa endemik. Kita kelihatan ramai perusahaan mikro, kecil dan sederhana sudah pun bangkit semula. Tapi apa yang mampu memberikan mereka suatu competitive edge kerana sekarang ni di arena perniagaan tiada sempadan dengan teknologi dan juga globalisasi. Jadi, macam mana anda di luar sana sebagai ahli perniagaan ingin membawa bisnes anda pergi lebih jauh? Kita bersama dengan Encik Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp dengan sesuatu penjenamaan atau skim pensijilan yang baru yang dinamakan National Mark of Malaysian Brand. Betul ataupun tidak, Encik Rizal? Ya, betul. Encik dengan merun sekali kala di hari ini ya. Jadi boleh ceritakan sikit tentang skim pensijilan baru ini? Okey, baik. Terima kasih Nas. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TV3 kerana menjemput saya dalam Malaysia hari ini ya, pada pagi ini. Jadi berkenaan dengan National Mark of Malaysian Brand ataupun singkatannya NMMB, ia merupakan satu program atau skim pensijilan yang ditawarkan kepada PKS di Malaysia sebagai kayu ukur dan penanda aras ya, supaya mereka dapat memberi ataupun menunjukkan produk-produk atau perkhidmatan mereka yang terbaik, cemerlang, yang unggul. Seterusnya dapat mereka mengeksport barangan dan perkhidmatan mereka ke luar negara setaraf dengan produk-produk antarabangsa. Dan program ataupun skim pensijilan ini adalah satu program usaha SME Corp Malaysia di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bersama dengan Sirimkas International ya, Senayan Berhad bertujuan untuk menangkis dan menolak stigma menyatakan barangan keluaran tempatan adalah bermutu rendah yang kurang keutuhannya serta menjadi produk yang lebih dikenali lah. Jadi kita nak menangkis stigma tersebut sebab ada banyak barang ataupun produk serta perkhidmatan yang boleh kita tonjolkan di pasaran dalam negara serta antarabangsa yang bermutu tinggi ya? Yang bermutu tinggi, dan program ini akan membina reputasi, credibility serta kebolehliatan, yakni visibility of the product itself di pasaran dalam negara serta luar negara. Syabas di atas usaha sama ini. Dan kepada ahli-ahli perniagaan di luar sana, ahli-ahli perniagaan PMKS, mungkin mereka ingin bertanya apakah sasaran pelancaran NMMB? Okey. Sasaran ataupun tujuan National Mark of Malaysia Brand ini ada beberapa lah sebabnya. Yang pertamanya adalah untuk kita menyediakan ataupun memberi satu saluran ataupun platform kepada PKS di Malaysia ini untuk menilai kedudukan produk serta perkhidmatan mereka ya. Dengan adanya saluran seperti itu, maka PKS di Malaysia boleh mendapat pengiktirafan ya, pengiktirafan terhadap produk serta perkhidmatan mereka yang boleh berdaya saing dan juga dapat membantu mereka mengeksport barangan mereka ke luar negara ya. Itu salah satu faktornya. Faktor yang keduanya adalah supaya mereka dapat mengukuhkan lagi jenama produk mereka. Seperti kita ketahui, penjenamaan barangan ataupun produk serta perkhidmatan itu amat penting untuk mereka mengekalkan produk mereka di pasaran. Untuk orang kata mengekalkan kepercayaan kepada jenama produk dan servis tersebut ya. Jadi sekali lagi syabas. Dan untuk meneruskan wawancara ini, boleh tak ceritakan apakah kriteria dan persiapan untuk ahli perniagaan di luar sana menyediakan diri untuk NMMB? Untuk mendapatkan sijil National Mark of Malaysian Brand ini, kita mempunyai beberapa kriteria lah ataupun syarat-syaratnya. Yang pertamanya, PKS Malaysia perlu
ataupun syarikat-syarikat yang ingin menyertai program ini perlu mendapat perakuan status PKS dari SME Corp Malaysia. Okay. Yang keduanya, mereka perlu memperolehi penarafan 3 bintang di bawah program SCORE SME Corp Malaysia. Seterusnya, mereka perlu juga membuktikan yang mereka telah mempunyai laporan kewangan yang diaudit selama 3 tahun. Dan selain pada itu, perlu berdaftar di Malaysia dan milikkan syarikat tersebut mestilah sekurang-kurangnya 60% milik warga Malaysia. Bukan 51, 60%. Sekurang-kurangnya 60%. Ya. Baiklah, itulah antara kriteria yang harus disediakan oleh ahli perniagaan di luar sana. Tapi apakah langkah seterusnya selepas semua kriteria dipenuhi? Jadi terus ke SME Corp ke macam mana? Selepas mereka memenuhi kriteria ataupun syarat yang kita tetapkan, PKS tersebut bolehlah menghubungi kami untuk memohon ataupun menyertai program pensijilan National Mark of Malaysia Brand ini. Emailkan kepada kami di nationalmark@smecorp.gov.my ataupun hubungi kami di SME Corp. Kita mempunyai laman sesawang SME Corp Malaysia yang boleh kita PKS di luar sana hubungi serta menelpon kami. Dan juga barisan hadapan SME Corp ni semuanya baik-baik orang dia, senyumannya menawan dan sebagainya. Jadi macam mana pula sambutan terhadap program ini buat ahli perniagaan di luar sana? Okey, program National Mark of Malaysia Brand ini telah dilancarkan ataupun dimulakan pada tahun 2009 lagi. Dan sambutannya memang menggalakkan sebab setiap tahun kita akan dapat permohonan untuk mereka menyertai program ini serta memperbaharui sijil National Mark of Malaysia Brand itu. Dan setakat ini kita mempunyai seramai 182 syarikat yang mempunyai sijil National Mark of Malaysia Brand ini. Dan daripada 182, 152 adalah dari sektor pembuatan ataupun manufacturing. Selebihnya 30 tu daripada sektor perkhidmatan. Dan saya juga ingin mewar-warkan jugalah kepada syarikat yang milikkan Bumiputera serta wanita supaya menyertai program ini. Daripada 182 itu 24 adalah daripada golongan Bumiputera, 12 adalah milikkan wanita. Jadi hopefully wanita Bumiputera menyertai program ini untuk kita memeriahkan lagi dan juga mendapat faedah dan kelebihan daripada program National Mark of Malaysia. NMMB memperkasakan setiap sektor perniagaan di luar sana. Jadi kepada anda ahli perniagaan yang ingin mendapat competitive edge untuk membawa jenama anda ke persada antarabangsa, pensijilan adalah jawapannya. NMMB adalah jawapannya. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Encik Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp, dan diharap anda mendapat tips-tips yang bernas untuk menyediakan diri. Sementara itu, kita bersama dengan Sofia untuk acara penutupnya. Silakan. Wow, acara penutupnya di sini. Esok kita bawakan topik berkenaan dengan kisah ayam. Tak habis kisah ayam dan juga harga barang. Dan pasti kita harapkan agar anda terus memberikan sokongan kepada kita semua di Malaysia hari ini. Berikan komen-komen anda supaya kita boleh terus memperbaiki segala siaran kita di MHI demi anda semua di rumah. Dan kini kita pun untuk acara penutupnya bersama-sama dengan Sofia. Dengar tak lagu ni? Lagu legend ni. Lagu legend orang kata disajikan semula untuk anda semua. Terima kasih kerana menonton. Saya Naz Rahman. Dan saya Sofia Nursolihatu. Kita jumpa anda esok hanya di Malaysia hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bye. Berita iman kami untuk selalu TV3